الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ketemu lagi bersama saya, Muhammad Syahid. Dalam kita membahaskan, kita berbincang berkenaan tajuk I'jaz Al-Quran Al-Karim. Tuan-tuan sekalian, kita boleh melihat berbagai ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghabarkan kepada kita tentang hidayah, tentang petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tentang alam ini dan sebagainya, dan ianya didapati pada Quran terakhir ini adalah bertepatan dengan kajian yang ditemukan oleh manusia. Dan sekiranya berlaku kontradiksi ataupun pertembungan maklumat antara Al-Quran dan di antara kajian manusia, kita sebagai seorang Muslim awal-awal lagi kita mengatakan Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan jika berlaku pertembungan, semestinya yang dipersalahkan, yang kelemahannya adalah daripada manusia, bukan Al-Quran itu sendiri. Kerana sains merupakan khidmah ataupun khadam ataupun servant kepada Al-Quran, bukanlah Al-Quran yang perlu mengikut kehendak sains. Baik, hari ini kita melihat sebuah ayat surah An-Nur ayat 43. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah yujzi sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fataral yakhruju min khilalihi. Tafsir dahulu. Tidakkah kamu melihat kami menggerakkan awan sahabat, dan kemudian kami menggabungkan, mengumpulkan awan itu menjadi satu gumpalan yang begitu berat, yang begitu besar, yang memiliki kandungannya sendiri. Dan kamu lihat akan turun daripada gumpalan awan tersebut air-air daripada sekitar ataupun daripada dalamnya. Wa nazlu minas sama' min jibalin fiha min barad fayusibu bihi man yasha yasrifuhu amman yasha. Dan diturunkan daripada langit seolah-olah kamu nampak seperti gumpalan bukit, yang mana air itu turunkan daripada situ, dan ianya akan mengenai siapa yang Allah kehendaki, dan ianya juga akan tidak kena ataupun akan dihindarkan siapa yang Allah kehendaki. Yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar, dan hampir-hampirlah kilatan, pancaran kilatnya itu menghilangkan pandangan manusia. Baik tuan sekalian, ayat ini mengatakan secara ringkasnya bagaimana Allah menjadikan awan sebagai tempat ataupun sebagai pusat air berkumpul dan air akan diturunkan dengan cara hujan. Maka Allah mengatakan dalam ayat ini dengan perkataan barad, dan Allah tidak menggunakan langsung perkataan ma ataupun air. Allah menggunakan perkataan barad yang sejuk. Sejuk Allah turunkan daripada awan, dan Allah kaitkan pada hujungnya dengan kilat ataupun dengan barak, kilat, pancaran kilat. Baik tuan sekalian, kata Syekh Al-Zindani, ulama-ulama astronomi mengkaji berkenaan fenomena petir ataupun kilat dalam usaha mereka untuk mengelakkan kilat ini memancar ataupun memanah kapal terbang dan sebagainya. Mereka mengkaji, akhirnya mereka menemukan bahawa kejadian kilat ini ianya tak lari daripada kejadian ataupun bentuk ataupun dihasilkan oleh awan, oleh sejuk ataupun air, dan juga cas positif dan negatif. Maka tuan sekalian, kita lihat bagaimana mereka menemukan untuk terhasilnya kilat, ataupun kita katakan kilat dalam bahasa kita, mungkin guruh tu bunyinya, tapi kilat tu merupakan yang kita nampak, pancaran cas tersebut. Maka tuan sekalian, untuk menghasilkan kilat, semestinya awan tu memerlukan
ruang-ruang kosong. 10 hingga 20% ruang kosong awan tersebut hendaklah kosong untuk membolehkan cas positif dan negatif itu melompat sehingga terhasilnya kilat. Dalam masa yang sama juga awan juga memerlukan sejuk. Maka sejuk itu akan terhasil daripada air. Maka bila berlakunya kilat, kebanyakannya ianya mukadimah kepada hujan. Bila mana awan telah pun dipenuhi dengan air dan ia pun telah menyejuk dan dia ada ruang sedikit, maka berlakulah kilat. Ruang itu untuk diberikan ruang antara positif dan negatif syasnya melompat dan hasil kilat. Dan juga awan itu juga ada air yang banyak untuk menyejukkan, juga akan jadi punca kepada kilat. Maka tuan-tuan sekalian, kita lihat di mana itulah kajian yang dihasilkan oleh manusia. Dan Allah mengatakan dalam Quran dengan jelas, barat. Mana barat itu terkandung di dalam awan. Baratnya sejuk. Allah tak mengatakan air. Ya, air adalah punca sejuk. Tapi Allah mengatakan lebih detail barat, yakni sejuk. Dan sejuk itulah, ataupun sejuk air yang dikandung awan itulah antara punca terhasilnya kilat. Maka tuan-tuan kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sekalipun menggunakan ayat atau menggunakan perkataan yang mudah, barat, al-wadq dan sebagainya, dan ianya mudah difahami oleh orang dahulu dan sekarang. Tidakkah kamu lihat tentang hujan yang turunkan daripada Allah Ta'ala, daripada langit, daripada awan dan sebagainya, yang mudah difahami. Tapi rupa-rupanya bila dikaji oleh orang hari ini yang telah menemukan konsep terjadinya kilat, rupa-rupanya ia lebih tepat juga untuk dihadapkan dan dikhitabkan kepada kita pada hari ini. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah pun memaklumkan kepada kita punca kilat ini, walaupun tidak secara zahir, tapi kita faham barat yang sejuk merupakan punca antara punca utama kepada kilat, di samping ianya hendaklah terhasil daripada ruang-ruang kosong yang terdapat di awan tersebut. Maka itulah di antara tuan-tuan sekalian bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan dengan jalan untuk orang dahulunya agar mereka berfikir, mengambil iktibar tentang azimnya Allah Subhanahu Wa Taala, hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Pada hari ini pun juga kita dituntut untuk sedemikian, tapi kita berfikir lebih sedikit dengan teknologi yang ada, dengan alat yang kita ada, kita kaji lebih sedikit, kita mendapati rupa-rupanya ia juga bertepatan dengan ilmu moden yang ditemukan manusia. Oleh itu tuan sekalian, fahamlah kita bahawa ijaz Al-Quran dari pandangan sains tuan sekalian, atau pandangan kajian moden pada hari ini, ianya tetap mengikut kehendak Al-Quran. Al-Quran tidak akan ikut kehendak sains. Allah jadikan Quran, Allah jadikan sains. Maka bila mana kita lihat sains itu bertepatan dengan Quran, kita kata ya, ia memang layak. Tapi sekiranya Al-Quran itu tidak bertepatan dengan sains, ataupun mungkin sains menghasilkan pendapat yang bertentangan dengan Quran, kita sebagai Muslim dengan tegas kita mengatakan tidak, Al-Quran tetap benar. Itu mungkin berpunca daripada kelemahan dan kesilapan manusia dalam mengkaji, ataupun mungkin mereka ada banyak kekurangan yang mereka tinggalkan ketika mengkaji fenomena tersebut. Itulah di antara kesimpulan pada hari ini tuan sekalian berkenaan tentang kejadian kilat yang berkaitan dengan air dan sebagainya, yang telah pun dimaklumkan Allah SWT dengan begitu tepat sekali tuan sekalian dan dipahami oleh orang dahulu dan orang sekarang. Cuma kita ini dengan maklumat yang ada kita boleh olah dengan lebih lanjut dari segi sains. Orang dahulu pun faham juga. Itu antara ijaz Quran ialah sesuai untuk semua zaman dan juga tempat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.